Sebelum saya menjelaskan konsep pengagihan, saya akan menerangkan dahulu definisi ekonomi Islam dan ekonomi moden. Ekonomi Islam menjelaskan ia adalah ilmu sains yang mengkaji masalah ekonomi dan menyelesaikannya berdasarkan agama Islam selaras dengan Al-Quran dan Hadis. Menurut ekonomi moden pula, ia mendefinisikan sebagai suatu sains sosial yang berkaitan masalah penggunaan dan mentadbir sumber yang terhad bagi memenuhi keperluan yang tidak terhad. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep pengagihan dalam ekonomi Islam dan moden. Dalam ekonomi Islam, ia menjelaskan bagaimana kekayaan dan pendapatan diagihkan di antara faktor pengeluaran dan juga bukan faktor pengeluaran, di mana faktor pengeluaran tersebut ialah modal, tanah, buruh dan usahawan. Terdapat juga perbezaan pendapat mengenai konsep pengagihan oleh beberapa tokoh ekonomi Islam. Antaranya ialah James Edward Miada, di mana pengagihan ialah pendapatan dan harta seseorang individu diagihkan secara bayaran terus. Selain itu, Azfal Ur-Rahman menyatakan pengagihan sebagai bagaimana pendapatan negara yang diperolehi diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran. Sebaliknya, Dewey mendefinisikan ekonomi pengagihan dapat dilihat secara khusus kepada perkongsian terhadap harta yang telah dikeluarkan oleh komuniti. Akhir sekali, ekonomi moden menjelaskan pembahagian kerja sebagai mekanisme pengagihan pendapatan dan juga menghadkan mereka yang mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam proses pengeluaran. Mereka ini berhak untuk mengagihkan pembahagian dalam bentuk gaji, sewa, keuntungan dan upah. Saya akan menerangkan tentang isu permasalahan bagi konsep pengagihan ekonomi Islam dan ekonomi moden. Terdapat dua perkara iaitu pengagihan zakat yang tidak diuruskan dengan efisien dan baik dan permasalahan dalam pengurusan hartanah wakaf di Malaysia. Isu permasalahan yang pertama adalah pengagihan zakat yang tidak diuruskan dengan efisien dan baik. Pertama sekali, maksud zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Isu ini timbul apabila pihak pengurusan zakat tidak mengambil kos sara hidup dengan baik. Ini akan menyebabkan ramai individu yang memerlukan bantuan tidak sampai kepada mereka. Jadi apabila sebahagian institusi zakat kurang kadar kecekapan seperti dari segi agihan, pengiraan zakat, maka masyarakat terus memberi bantuan kepada individu yang memerlukan ataupun kepada NGO-NGO yang ada. Seterusnya adalah tidak mengambil kira keperluan jantina isi rumah yang berbeza. Didapati ketua isi rumah yang diketuai kaum wanita mempunyai tanggungjawab yang lebih seperti menguruskan anak-anak, memerlukan bantuan yang lebih untuk pengurusan diri dan ini akan menjadikan mereka kekurangan masa untuk kegiatan lain seperti bekerja. Isu yang kedua adalah permasalahan dalam pengurusan hartanah wakaf di Malaysia. Pertama sekali, pembangunan hartanah yang berjaya mampu membantu dalam perkembangan ekonomi negara. Isu permasalahan bagi hartanah wakaf adalah masalah prosedur dan perundangan terjadi apabila tiada pengkhususan mengenai wakaf enakmen negeri. Jadi, terdapat pelbagai kes mengenai tanah wakaf di mahkamah sivil di seluruh Malaysia tidak dapat diselesaikan. Yang kedua adalah kecuaian dalam pengurusan dan pentadbiran terjadi apabila individu dari pihak badan pengurusan wakaf tidak mahir dalam menguruskan berbagai kes. Isu ketiga mengenai tanah wakaf adalah kesukaran dalam pembangunan tanah kerana hartanah diwakafkan tidak diterokai bagi tujuan pembangunan secara meluas tetapi hanya kepada tujuan keagamaan. Dan juga ada tanah wakaf yang terbiar kerana kawasan tanah yang tidak strategik. Yang terakhir adalah halangan fizikal dan sosial terjadi apabila luasan tanah wakaf yang terhad menghalang projek pembangunan. Objektif yang pertama ialah menjelaskan konsep pengagihan dari sudut ekonomi Islam dan ekonomi moden. Dalam ekonomi Islam, konsep pengagihan ditadbir dengan kehendak Allah untuk kebaikan manusia yang lebih besar. Matlamatnya adalah untuk memastikan setiap manusia mendapat bahagian keadilan yang saksama. Menurut Islam, aktiviti ekonomi bukanlah untuk menggalakkan persaingan, memonopoli atau mementingkan diri sendiri untuk mengumpul kekayaan sebanyak mungkin seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi reka bentuk manusia. Dua, matlamat utama adalah untuk menjelaskan konsep pengagihan dari perspektif ekonomi Islam dan moden
serta menilai tujuan sebenar pengagihan ekonomi Islam dan moden dalam kehidupan seharian. Objektif yang kedua ialah menganalisis matlamat sebenar pengagihan ekonomi Islam dan ekonomi moden untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Setiap individu adalah pemegang harta yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT kepada mereka untuk menguruskannya dengan sebaik-baiknya mengikut syariat. Ini kerana di akhirat kelak individu manusia akan dipersoalkan tentang hartanya, termasuk dari mana asalnya dan bagaimana ia digunakan. Natijahnya, bagi menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sejagat, harta harus digunakan dan dipelihara mengikut syariat Allah SWT. Beberapa langkah positif telah diambil untuk menambah kekayaan rakyat seperti kewajipan berzakat, bersedekah dan pemberian pendapatan negara kepada fakir miskin. Terdapat dua kaedah pengagihan dalam Islam, iaitu pengagihan pendapatan faktur dan pengagihan semula pendapatan. Pengagihan pendapatan faktur ialah hak prima yang terbahagi kepada tiga, iaitu tanah, usahawan ataupun buruh dan modal. Manakala pengagihan semula pendapatan ialah hak sekunder di mana terbahagi kepada agihan wajib dan agihan sunat. Contoh bagi agihan wajib ialah seperti zakat, nafkah dan faraid. Contoh bagi agihan sunat pula ialah wakaf dan sedekah. Matlamat bagi aktiviti pengagihan ialah: yang pertama, dapat membasmi penumpuan harta. Ia untuk mengelakkan pengagihan sumber kekayaan tidak tertumpu kepada segelintir golongan manusia sahaja. Kedua, ia dapat mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Seterusnya, dapat menanam nilai kasih sayang antara umat Islam. Secara tidak langsung, tali persaudaraan antara umat Islam juga dapat dieratkan. Akhir sekali, dengan aktiviti pengagihan ini juga dapat mewujudkan sebuah ekonomi yang praktikal. Prinsip pengagihan perlulah adil dan ihsan. Adil ialah keseimbangan. Ia juga bermaksud hak seseorang itu mesti diberikan kepadanya. Dalam konteks ekonomi Islam, hak individu dari segi harta bergantung kepada sumbangannya dalam aktiviti ekonomi untuk memperoleh harta sebanyak mungkin dengan menurut batasan syarak. Semua pihak mendapat hak yang sepatutnya. Pekerja mendapat upah atau gaji, usahawan mendapat untung, tanah menghasilkan bayaran sewa dan modal menjana keuntungan. Pengagihan perlu dilakukan sehingga tiada pihak yang merasa tak aniaya kerana masing-masing memperolehi sesuatu yang sepadan dengan usaha yang dilakukannya. Oleh kerana pada asalnya Allah SWT pemilik semua harta dan sumber, maka Allah berhak menentukan pengagihannya. Tidak semua orang mendapat pengagihan yang cukup dalam bentuk upah, maka mereka memerlukan bantuan ihsan. Ihsan berlaku dari golongan berada kepada golongan kurang yang berkemampuan seperti orang miskin, cacat, balu, anak yatim dan seumpamanya. Mereka ini sebahagian tidak aktif dalam aktiviti ekonomi, manakala sebahagian yang lain telah berusaha sedaya upaya tetapi gagal memenuhi semua yang mereka perlukan. Ihsan boleh dilakukan dalam bentuk zakat, sedekah, faraid, hadiah, derma dan sebagainya. Ini dapat membantu merapatkan jurang pendapatan di antara golongan kaya dan miskin, serta meningkatkan kuasa beli. Kesan bagi pengagihan pendapatan yang adil dan saksama ialah: yang pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Sebagai contoh, dengan adanya aktiviti pengagihan ini dapat melahirkan masyarakat yang bersifat mahmudah, seperti baik hati, adil, pemurah dan sebagainya. Jadi, dengan adanya sifat ini dalam diri masyarakat, secara tidak langsung ia dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Seterusnya, perpaduan antara pelbagai kaum dapat dieratkan. Juga riba dapat dielakkan dan ia membantu untuk menghapuskan nisbah kemiskinan. Sebagai contoh, zakat harus dikeluarkan bagi membantu golongan yang miskin dan golongan yang memerlukan. Terakhir, ia juga dapat mengelakkan orang lain mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Terdapat 4 asas pengagihan dalam Islam,
Yang pertama, Allah SWT adalah pemilik sebenar. Kedua, had al-kifayah bagi setiap individu. Ketiga, takwa. Dan yang terakhir, keseimbangan ekonomi di antara anggota masyarakat. Seterusnya, kita pergi kepada cadangan dan aplikasi penyelesaian. Terdapat beberapa cadangan yang boleh kita ambil. Salah satunya ialah kita mestilah sentiasa bersikap adil dan memberi keadilan, di mana Islam sangat mewajibkan setiap orang melayani diri mereka dengan adil dengan mengimbangi hak mereka, hak Allah dan hak orang lain. Antara bentuk keadilan yang paling jelas ditekankan dalam Al-Quran ialah keadilan sosial dalam pengagihan kekayaan, menyediakan peluang yang luas kepada rakyat dan menghadkan monopoli orang kaya. Bukan itu saja, bersikap adil akan mengukuhkan kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Al-Quran menggalakkan kita untuk memberi perhatian yang penting kepada orang yang tidak bernasib baik. Kesimpulannya, terdapat pelbagai jenis pengagihan yang telah disediakan di Malaysia untuk semua umat Islam mengikut kaedah pembahagian harta yang betul di dalam ekonomi Islam, termasuk zakat, wakaf, faraid, wasiat, sedekah dan hibah. Agama Islam merupakan agama yang sangat mudah. Menurut hukum syarak, kaedah pemilikan harta tertentu adalah sah seperti pemilikan melalui hibah, wasiat dan juga faraid. Pemilikan dari segi pemberian dan pembahagian harta selepas kematian seseorang disebut sebagai faraid dan wasiat.